Kalau kita lihat istilah yang mudah difahami, ia satu trend pasaran bebas, okey, yang memberi kebebasan kepada organisasi, okey, pekerja, usahawan untuk menjalani kontrak suka sama suka tanpa perlu menggaji pekerja sepenuh masa. Ataupun dalam erti kata lain kita sebut sebagai freelancer. Freelancer yang berkemampuan untuk bekerja secara fleksibel tanpa perlu bekerja secara rutin 9 pagi hingga 5 petang. Kalau kita nak melihat secara istilah dia lah, tiada istilah yang terlalu digunakan secara universal. Di mana yang Cik Azura katakan tadi, definisi ini bermula pada 2008. Okay? Apabila istilah ini diperkenalkan oleh Tina Brown, okay? Seorang wartawan editor dari Daily Beast dalam satu penulisannya berkenaan dengan ekonomi gig dan bagaimana trend semasa ini melibatkan tugasan berteraskan kepada kemahiran, skill dan keperluan semasa. Sebab itulah sekarang ni ramai kita telah pun membuka mata untuk menjadi freelancer, okay? Sebagai satu kerjaya baru. Ia satu norma kerja baru yang menentukan sendiri cara kita bekerja secara fleksibel. Kitalah majikan, kitalah pekerja. Yang lebih penting, apa yang kita tawarkan itu berbentuk kemahiran yang kita ada, kepakaran dan minat yang kita ada, yang kita bangunkan. Selain itu, yang saya nak sentuh sikit beberapa istilah yang mungkin sinonim yang boleh kita ataupun pernah kita dengar yang mungkin bersangkutan dengan ekonomi gigs ni, iaitu sebagai sharing economy. Okay? Kadang-kadang kita menggunakan satu istilah yang disebut sharing economy ataupun collaborative economy, digital economy, crowd economy dan peer economy. Dan seperti mana saya kata tadi, perkhidmatan yang ditawar ini ialah berlandaskan kepada kemahiran yang kita bangunkan dan kita tawarkan kepada masyarakat ataupun pasaran secara lokal ataupun global. Itulah sedikit yang boleh saya kongsikan tentang istilah tentang digital ataupun ekonomi gig. Sudah tentu Malaysia juga terkesan dengan ekonomi gig ni. Seperti mana yang kita tahu, kita bergerak seiring dengan Industrial Revolution 4.0 ni. Ekonomi gig sudah tentu kelihatan sebagai rancak di Malaysia, terutama sekali di bandar-bandar besar. Di Kuala Lumpur sudah tentulah, di Penang, di Johor Bahru, di Ipoh, di Kota Baru sendiri pun ia telah berkembang. Kalau kita lihat data Bank Dunia menunjukkan ekonomi gig di Malaysia ni telah pun meningkat 26% daripada jumlah pertumbuhan ekonomi. Menunjukkan seriusnya ekonomi gig ini dan potensi impaknya memang begitu besar terhadap masyarakat. Antara bisnes yang boleh kita lihat sekarang inilah seperti perkhidmatan penghantaran ataupun delivery service, okay? Grab contohnya, Runner, Rider. Kita juga boleh tengok servis cuci premis perniagaan, perkhidmatan perkenanan secara digital, web designer dan lain-lain lagi lah. Dan ekonomi gig ini menjadi satu segmen ekonomi yang semakin popular sejak akhir-akhir ini atas desakan ekonomi. Okay, atas desakan ekonomi semasa, peningkatan jumlah pengangguran, okay, yang dijangkakan mungkin melebihi 4%, dan sudah tentu juga disebabkan oleh perkembangan teknologi digital. Dan kalau kita lihat ya, Malaysia juga telah pun mengenal pasti ekonomi gig ni sebagai satu sumber baharu ke arah pertumbuhan ekonomi yang mampan. Baru-baru ini kalau kita masih ingat lagi, kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 75 juta bagi memperkasakan ekonomi gig di bawah pelan jana semula ekonomi negara, penjana. Okay?